Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat ya. How are you? Good morning. Bonjour. Comment ça va? Okey, kita kasih Waalaikumsalam. Iki salam. Karen Tag. Karen Tag ni macam orang IT ya. Good morning Cik Puan. Cik Puan kita, terima kasih ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita seperti biasa hari Sabtu kita kena recap apa yang berlaku di luar negara juga ya. Sebab korang kan duk takut monkeypox lah. Vaccination lah apa kan, dan kita kena faham ya. Setiap sesuatu itu berlaku pasti ada kesan dan akibat dia ya. Waalaikumsalam semua. Bismillah. Korang dah minum kopi pagi ke tak? Semoga korang minum kopi. Hari ni Kak Ros tukar. Kak Ros minum drinks tea ya. Tea yang dicampur dengan cardamom. Dicampur dengan sedikit clove. Dicampur dengan sedikit turmeric. Sedikit saja ya. Sebab barang-barang yang ada active ingredient ni sahabat-sahabat ya. Gambar sekolah kita dah muncul. Aku rasa gambar sekolah kita ni. Good morning Raj, Kumari, good morning. Gambar sekolah kita hari tu kena ban ke macam mana? Sebab lama tak nampak ya. Kita tak dapat nak tengok kau punya apa ni, post-post semua. Ya. Kak Ros ni memanglah ya Allah suka hutan. Kalau bukan disebabkan keperluan ya, Kak Ros lebih suka duduk dekat hutan because sebenarnya ya. Terima kasih Karantat Razima. Bismillahirrahmanirrahim. Pasir Gudang, orang Pasir Gudang ya, orang Pasir Gudang. Ni Kak Ros nak cerita lah ya. Ini kita baca sedikit news ya. Ingat tak dulu masa orang bermati-matian memaksakan kita ambil vaksin ya, mRNA vaksin ya. Eksperimen vaksin ya, kita jadi lembu ya. Mereka bertindak lebih daripada Hitler. Nuremberg Code tu dia mereka violate je. Biasalah kan. Globalist parasite ni dia, geng-geng parasit global ni dia memang macam tu ya. Lembukan manusia ya, eksperimentalkan manusia ya. Pfizer kau dah block aku, kau jadi kau tak payah marah lah Pfizer ya. Pfizer aku gaduh bukan dengan orang Malaysia, aku gaduh dengan Mak Saleh. Dia block aku di seluruh sosial media ya. Waalaikumsalam, kota masuk gua. Ini perkotaan ya. Inilah harapan Kak Ros ya. Kak Ros harap ya nanti dah umur 50. No, actually even sekarang pun kalau boleh Kak Ros nak balik duduk dekat dalam hutan ya. Terima kasih Zaima. Waalaikumsalam semua. Okay, nak balik duduk dalam hutan. Okay, back to our story ya. Parasit global ni ya. Geng-geng filantropis yang fake filantropis ya, bukan filantropis macam tu. Kalau keluarga kawan aku benar filantropis ya, macam Escudero family, gitu-gitu ya. Kita orang memang betul-betul filantropis lah ya. Tak adanya kita nak agenda-agenda orang menyusah-nyusahkan penduduk negara miskin atau mengeksperimenkan rakyat-rakyat. Jadi kita baca Bloomberg. Walaupun Malaysia ada isu dengan Bloomberg ya, I really don't know ya. Dulu kita ada masalah dengan Google ya. Last Google pun tak nak letak rate kita. Kita jangan, we not need to go DD ya. Bergaduh dengan company, belakang dia ada Vanguard dengan BlackRock, kau ke dalam ya, sebab kau sendiri pun tak bersih. Jadi berhati-hati ya. Okay, Bloomberg ya, dia menyatakan COVID shock maker goes bankrupt after trailing Pfizer, Moderna. Silent Man, good morning sahabatku, my buddy. Terima kasih. Walaupun you sibuk, you masih lagi join ya. Masuk-masuk tengok sahabat you ni lah ya, yang huru-hara one. Thank you. Ada orang tanya si kerja apa sebenarnya. Saya actually corporate advisor ya, corporate legal advisor. I ada some IT companies dekat luar negara ya, tak ada kena-ngena dengan Malaysia ya. I ni toke yang tak bertuan ya, Ronin.
Okay, ni kita nak cerita COVID shop maker goes bankrupt after trailing Pfizer. Sebelum ni syarikat ni memang gah lah ya, sebab dia buat vaksin lah ya. Bukan vaksin, buat COVID shot. Next generation COVID shot. Baca ya. Sekarang kan I baca Bloomberg kata Gritstone Bio Inc., a vaccine developer that once touted its ability to make a next generation COVID shot, filed for Chapter 11 bankruptcy in Delaware Thursday. Waalaikumsalam semua-semua. Yang mana Kak Ros Temis tu minta maaf ya, sebab Kak Ros untuk baca yang ni ya. Sebab macam ni sahabat-sahabat, semua yang kita share dekat sini semua sudah ada dekat media, tetapi bukan semua berada di Malaysia lah ya. Macam tu. Sebab itulah Kak Arus ni jadi pembaca berita untuk korang dan kita share-share. Sebab kalau kita baca betul-betul tu, to make a next generation COVID shot. COVID shot maksudnya suntikan COVID-19 shot, bukan vaksin. Macam tu sahabat-sahabat kita ya. Kena faham tu. Bahasa. Bismillah. Okay. Dia ni, company ni, Gritstone ni, dia memang pembuat vaksin, tetapi dia sedang menyediakan suntikan untuk COVID-19. Dia tidak mengatakan dia menyediakan vaksin. Kena faham lah, sebab sebelum sesuatu suntikan itu berubah menjadi vaksin, dia mesti kena ambil tempoh jangka panjang ya. Itu semua orang mesti tahu lah ya. Macam tu. Lepas tu dia kata ya, Kak Sabah ramai masuk hutang. Ya, bagus mereka tu, Raziman bagus. Sebab ambil vaksin jadi macam Kak Arus lah, anemia lah, takikardia lah, shortness of breath lah. Aku tak tahu apa jadi ya. Tapi tak apa. Mereka berancang perancangan Allah lagi besar ya. Mereka ingat aku boleh lupus, aku tak lupus juga. Okay, Kak Arus baca lagi ya. The San Francisco based biotech company ya has liability ya. Dia punya liability lah, tanggung keberhutangan dia lah, semua-semua tu ya sahabat, dalam segi corporate antara 100 juta hingga 500 juta with dengan estimated asset dia, anggaran aset yang dia ada. Hutang ada antara 100 hingga 500 juta ya. Dia orang tak hutang sikit-sikit ya. Saya pun sama. Macam tu. Okay. Estimated in the same range. Aset dia pun lebih kurang sama, antara 100 million, maksudnya fair and square lah ya. Balance. Hutang dengan aset. Jangan pula kita ngutangnya banyak, asetnya tak ada. Lepas tu bankrupt. Zaman dulu 2007, 8, 9 aku membankruptkan orang ya. Termasuk lawyer juga ya. Okay, the Nasdaq listed firm is in talks with a party to make stalking horse bid, one that set the bar for any better offer or add a plan sponsor according to statement. Maksudnya sekarang mereka dalam perancangan ya, sama ada mereka akan mendapat bantuan. Bantuan ni berbentuk kewangan, sokongan ke apa-apa, kita tak tahu, financial ke, aset ke, teknologi. Dan mereka sedang merangka untuk menjual-jual, tapi dia nak jual pada yang paling mahal lah ya. Takkan nak jual 10 sen je. Dah hutang pun 100 hingga 500 million ya. Orang putih memang macam tu, dia orang daring kalau nak buat betul-betul, sebab they go international ya. Sebab one thing kita kena belajar daripada American ya. Terima kasih Wan Hari. Jemal, betul ke air kelapa muda boleh menetralkan vaksin? No, vaksin dalam blood dia. Dalam blood. Dan kalau air kelapa muda, kalau 7 hari you ambil berturut-turut, habis elektrolit you. Jangan. Sebenarnya untuk reduce kesan spike protein tu, kita kena jaga pemakanan kita jugalah. Walau tengok Kak Ros, walaupun Kak Ros macam, kalau orang lain memang dah tak boleh ya, kena buat blood transfusion apa, tapi walaupun teruk, tapi Alhamdulillah ya, kita ambillah, belilah, menghabiskan duit jugalah, belilah ubat, bukan ubat lah, suplemen yang biasa-biasa yang wajar ya. Dan tolong ya, sebelum saya habiskan benda ni ya, sebelum
saya habiskan benda ni, saya nak nasihatkan, tolong jangan ambil terlampau banyak active ingredient atau benda-benda yang bersifat elektrolit, discharge your electrolyte ya. Macam tu sahabat-sahabat. Sebab nanti badan you stress. Bila stress, you lagi mudah sakit. Maksudnya kalau ambil benda-benda active ingredient dengan kadar-kadar yang benar. Jangan mentang-mentang kau kata benda ni elok, kau ambil 5 kali sehari. Tak boleh. Tolonglah sahabat-sahabat kita, mana ada ubat yang secara semula jadinya boleh menyembuhkan dalam masa yang terdekat. Tak ada. Gitu. Okay, back to the Gritstone yang pembuat suntikan COVID-19. Sekarang dia dah filekan untuk membankruptkan diri dia. Ini benda yang kita kena belajar juga ya. Kadang-kadang kalau kita ada banyak masalah hutang, kita bankruptkan diri kita aja. Sebab itu adalah protection ya, supaya interest apa-apa semua dah tak jalan ya. Macam tu. Okay. Gritstone ya. Dia kata walaupun dia sedang memfilekan kebankrapan, tapi bisnes masih berjalan seperti biasalah. Dan dia juga mengambil langkah untuk restructuring. Ala-ala Malaysia kini lah, restructuring. Macam tu. Tapi dia restructuring dengan membuang orang, dengan lay off. Dia tak kata lay off ya. Dia kata restructuring. Tapi yang ni dia cakap restructuring betul lah, sebab it's a financial. Macam tu. Gitu-gitu. So the company sebelum ini ya, antara syarikat yang dia punya market capitalization ya masa COVID dulu sampai up to 1 billion. Sebab tu saya kata hidup ini ibarat roda. Hari ni you billionaire, esok you no nene. Macam tu. Selamat pagi semua. Assalamualaikum semua. Okay. Dia ni kenapa benda ni berlaku? Good morning Mak Husin. Waklu good morning. Terima kasih Mak Husin. Dia kata ya, sebenarnya kejatuhan masalah company ni sebab Moderna dengan Pfizer. Aku benci lah dengan Pfizer ya. BioNTech semua ni mereka mempunyai partnership. Jadi memang membuli ni. Tak lama lagi keluarlah antitrust law dekat sana tu ya. Akan diguna pakai ya. Sebab nampak gayanya Moderna, Pfizer, BioNTech ni dah mula nak memboli-boli. Good morning Mak Husin. My sahabat. Okay, the company was sued in June over allegation that mislead investor about the ability to launch a large vaccine trial study following delays. Lepas tu maksudnya dia ni sebenarnya macam ni lah sahabat-sahabat. Aku ringkaskan. Dia ni kena saman dengan investor. Sebab macam ni, mungkin company bertanggungjawab. Sebelum dia launch any vaccine, dia akan buat study tapi delay. Yelah. Mula-mula dah rasa okay, thank you Syukri. Dah rasa okay, selamat pagi, Assalamualaikum. Mula-mula dah rasa okay, tapi bila ditest lepas minggu orang ambil injection tu, orang tu huru-hara. Jadi dia tak deploy lah, dia tak buat lah. Maksudnya dia improvekan dia punya suntikan tu. Tapi investor macam biasalah sahabat-sahabat. Investor ini kan investor ini dia mana faham protokol kemaslahatan manusia. Mana ada. They just understand the ringgit and cent. Lepas tu dia pun company ni kena saman. Tapi walau bagaimana kita doakanlah ya, Gritstone ni dapat pulih daripada keadaan ini ya. Sebab dia bukan macam Pfizer, dia bukan macam Moderna, dia bukan macam BioNTech. Sebabnya dia bertanggungjawab dengan suntikan dia. Macam tu. Betul user, betul. Waalaikumsalam. Ramai sahabat saya ramai meninggal, ramai yang pergi menghadap Tuhan ya. Macam tu kerana vaksin. Sebab ialah masukkan bahan eksperimental ya. Ingat tak dulu siapa menteri kata, kalau you tak nak ambil vaksin, hidup anda disusahkan ya. Sekarang hidup lagi orang tu dan dihormati lagi ya. That's why ahli politik, ingat ya. Ingat kisah vaksin kita. Tidak ada ahli politik yang memperjuangkan ya option untuk mengatakan tidak kepada rakyat ya. Rakyat kata okay, kerajaan I'm sorry, saya tak mahu ya, saya nak pilih option tak mahu ambil vaksin. Tak ada.
Semua orang bersekongkol. Jadi jangan letakkan kepercayaan kita kepada ahli politik yang ada sekarang. Mereka dah tak relevant, irrelevant and consider deadly untuk kita, ya. Mereka bahaya sebab mereka akan bersekongkol untuk menjahanamkan kita. By the time PRU tinggal askar Melayu je. Betul. Kenapa tak saman? Kan orang dah mula saman menyaman. Nak saman, you ingat dekat Malaysia ni ya, dulu dia orang kata kalau ada kesalahan dapat 500,000 ya, compensation mana ada. Dia akan gunakan, anda secara sukarela sudah sign ya, sahabat-sahabat. Dr. Nur Hisham telah block saya dari sosial media ya. Aku bertaki dengan dia dekat Twitter ya. Aku bukan Kak Ros bukan sebarang-barang ya. Kalau Kak Ros tak suka, Kak Ros rasa itu benda tak benar, aku tak kisah. Kau Pfizer kau apa kau kena ingat. Sebab aku dulu ni one of the ambassador kepada Global Community Design. Aku boleh cakap aku ada lebih authority. Korang jangan. Nanti korang ada masalah. Aku ni tak apa. Aku dah ada masalah, aku serahkan masalah kepada Tuhan ya. Kalau korang lebih-lebih bully aku keluarkan maklumat-maklumat yang indah-indah untuk dilihat untuk tatapan dunia ya. Aku bertahan selagi boleh bertahan. Kita minum dulu. Macam tu. Thank you Yati. Salam sahabatku. Sebab kita macam ni sahabat kita kan. Kadang-kadang walaupun kita ada pengetahuan tentang sesuatu perkara, kita kena sampaikan dengan cara berhemah ya. Kita nak pergi mogok-mogok tak payah. Kita sebarkan. Lepas tu you tahu beza antara orang yang bercakap benar dan orang mencari populariti. Dia banyak beza ya. Dia banyak beza. Ini Kak Ros nak cakap ya, selepas ini sekiranya ada lagi ura-ura nak mewajibkan Mpox, ambil vaksin tu cucuk dekat orang yang nak suruh. Ahli politik kau jangan main. Lepas ni rakyat dah tahu dah. Tapi untuk kami yang dipaksa ambil, sebab Kak Ros ni macam Kak Ros seorang-seorang ya. Kak Ros ada 2 anak lagi kecil ya. So I have no option ya. Sebab nak pergi beli ubat, nak pergi beli apa, nak keluar negara untuk cari rezeki sedikit pun memang kena ada 2 suntikan. Dan Kak Ros bukan orang yang akan buat benda-benda palsu. So basically aku terimalah seadanya ya. Kak Ros ambil dekat HKL. Dia bagi Corminati. Tak apalah. Kau yang bagi, yang paksa aku ya, sampai nak nangkap. Nak denda ya. Tak apa. Kau akan tengok apakah kau boleh hidup dengan menikmati duit tu. Kau nanti tengok ya. Aku sumpah kau 7 keturunan ya. Aku memang tidak suka. So macam ni dah sahabat. Sebab ada orang sebelum ni tak ada pun autoimmune. Sebab Pfizer tu dia ada beratus-ratus, beribu-ribu kesan sampingan. Dan kau tak disclose kepada rakyat ya. Bila kita minta kau nak nangkap, nak masukkan jail. Aku ni kalau kena tangkap, anak aku siapa nak peduli? Aku tak ada keluarga ya. Susahnya ya Allah. Akan datang vaksin boleh, tapi suntikan yang percubaan kita tak mahu. Gitu. Ya betul Gajah. Sebenarnya sahabat-sahabat, kita tengok ya bagaimana perjuangan Dr. Roland ya. Aku pun kesian. Kak Ros ni tak boleh ikut sebab masa tu Kak Ros pun duduk overseas ya. Ambil travel lah, ambil lah 2 vaksin ya, sampai nak dapat serangan jantung dekat Afrika ya. Doktor tanya, ada ambil apa vaksin? You Malaysian? I know you been forced to take, you been mandated untuk ambil vaksin. Terus Kak Ros bagi kad. Dia kata ini. So lepas tu dia bagi ubat semua. Alhamdulillah survive. Tapi balik Malaysia ya. Mulalah aku punya anemia lah, aku punya takikardia cukup lengkap sahabat-sahabat ya. Ahli politik yang tidak mempertahankan keputusan ya, tidak mendefend rakyat ya. Kau ingat aku respect dengan kau. Mati hidup balik pun aku tak akan respect. Kau tak payah cerita sembang agama ke sembang apa ke, aku tak peduli. Sebab orang yang tidak berperi kemanusiaan ya, dia dalam jiwa dia sebenarnya tidak ada apa-apa selain daripada duit dan kepentingan diri. Ingat sahabat-sahabat kita ya. Kita sudah dihajar cukup-cukup. Ada yang anak mati. Ada yang anak jadi tu. Sebab kesan ubat sahabat, even ibuprofen ya. Meh, I nak cerita, ibuprofen ni ubat yang sudah lama ya. Ada orang tak boleh makan ya. Hati-hati ya. Bukan semua ubat kau boleh cakap dekat. Ini apakah pula vaksin? Injection percubaan ya. Sebab setiap benda tu dia
dia ada kesesuaian ya. Ada orang tak boleh ambil sesuatu, ada orang boleh ya. Macam tu. Lepas tu ada orang kata, aku ambil Pfizer okey je. Okey lah, kau tengok nanti brain fog kau macam mana. Kau dapat Alzheimer ke, kau dapat dementia ke nanti. Tak apalah, industri penjagaan rumah dementia kan. Rumah orang nyanyuk semua akan banyak lah. Macam tu. Bismillah. Mana ni? Tadi I tengok ada pertama digital ni. Okay. Pertama digital. SRD Corp. Black color plastic. Sekejap ya sahabat. Mana ni? Sebab pertama digital ni katanya semalam kita duduk bincang-bincang orang tu yang jadi sekarang dah tukar ya. Orang lain dah jadi main shareholder. Kita tak boleh lah. Kita ni berkepo. Kita berkepo. Sebab pertama digital kan semalam dia kata apa ni? Mana? Hexagon ya. Main largest shareholder ya. So sekarang kita nak tengok lah ya. Apa berlaku sebab katanya dah tukar. Sahabat jap ya, Kak Ros tengok sebab tadi dah keluar ni. Aku kalau lupa nak screenshot memang macam ni lah. Pertama digital kita tengok. Okay. Okay. Sekarang ya, sekarang announcement ya. Alhamdulillah. Pertama digital chairman Ahmad Nazri. Ahmad Nazri re-emerge as substantial shareholder. Semalam orang lain ya. Kemarinnya orang lain, hari ni orang lain ya. Begitulah dunia corporate ya. Bertukar-tukar ya. Tukar batik gelap, susah nak baca komen. Ya. Okey. Ada batik gelap ke? Macam mana ni? Sekejap ya sahabat-sahabatku. Pakai maroon boleh pakai maroon. Kita memang pakai baju batik pun sahabat-sahabatku. Tapi aku ni kan memang suka macam ni. Boleh. Tak apalah korang. Korang boleh baca-baca lah ya. Macam tu. Ni kita nak cerita pertama digital. Hai Zul, salam. Okay, salam. Ni sahabat kita. Semalam kan kita baca orang lain substantial digital ya, shareholder. So sekarang pertama digital dah jadi orang lain pula ya. Al-maklum lah ya sahabat. Macam ni. Okay, sekarang dia kata Datuk Nazri Abdullah re-emerge as a substantial shareholder after raising his stake kepada 34.3 million. Macam tu sahabat-sahabat kita. Dah. Aku letak tepi. Kejap. Okay, korang benda serius. Ya Allah. Suka tengok. Tak apalah. Hari ni kita batik dekat bahu punya. Cakap banyak aku bagi dekat aku punya siku. Macam tu. Sorry sahabat, Kak keguguran je. Thanks and so basically ya, semalam kita duk kemarin kita duk ngongeng. Hari ni orang lain sudah bertukar ya sahabat. Bagus. Filing dia buat hari tu. Okay, pertama digital. Nazri current 7.8 lah, consist 5.7 direct dan indirectly. Anak dia Amir Fazli Ahmad Nazri. Baguslah tu ya. Bagus. Sebab dia macam ni ya. Okay. Ahmad Nazri is currently pertama digital 6th largest shareholder behind Perfect Hexagon. Perfect Hexagon. Perfect Hexagon masih lagi 22.78 ya. Kenangan investor. Kenangan investor pun ada. Gitu sahabat. Kenangan investor. Lepas tu kan. Lepas tu Tun Datuk Zaki Tun Azmi. Okey. Maksudnya kenangan investor geng-geng ni pertama di kita ni macam mana dia boleh macam hilang 80% market capitalization sahabat-sahabat ya, sebab orang hebat-hebat semua dekat situ ya. Lagipun dapat kontrak government. Kok macam mana ni kenangan pertama di kita? What happened? Ya Allah.
Sekarang ni macam itulah yang Kak Ros kata ya, daripada 800 million sekarang value dia 122.7 million. Dulu harga saham dia RM2.10. Sekarang harga saham dia, korang nak tahu berapa? 28 sen. So siapa-siapa yang ada duit, bolehlah pergi share, beli share tu ya. Sebab dia buat My Digital ID ya. Sepatutnya projek ini mendatangkan keuntungan kepada mereka dan menaikkan saham ya. Tapi aku tak faham lah, Malaysia, hanya di Malaysia. Hanya di Malaysia. Jika dekat overseas you dapat government job yang projek macam ni ya. It means you akan kaya ya. You akan kaya, saham you akan naik. Terang pula ya. Macam tu lah ya. Bagi terang sikit. Aku pun tak boleh lah. Tak tahu Kak Ros bila makan banyak ubat kan Kak Ros tak boleh macam terang ya. Macam tu. Dah lah semalam tengah malam tiga ya. Macam tu. Sorry ya sahabat. Kak Ros terpaksa lah buat macam ni ya. Korang jangan marah dengan Kak Ros lah ya. Macam tu. Nak buat macam mana ya sahabat. Bila makan ubat ni dia ada kesan sampingan juga ya. Okay. So memang pertama digital ni kita tak boleh nak buat apa ya sahabat-sahabat, sebab dia memang ada isu lah. Ada isu-isu yang memang menakutkan lah sekarangnya. Okay, setup pertama digital. Okay, sebab kita kan pagi kan kita kena kepoh apa yang berlaku ya. Apa yang berlaku. Lepas tu kita pun nak share good news sahabat-sahabat kita ya. Planters to get earning boost from higher palm oil output, average CPO price in quarter 3. Dalam suku ketiga. Okay. Raziman. Okay. Vaksin yang sudah silaunya. Kejap ya saya nak mengejar ni. Macam ni lah ya. Tak boleh because I feel sangat silau. Susah lah. Dulu saya tak ada pun masalah macam sensitif dengan light ya. Hari tu dah rasa okey jap ya. Aduh. Semua sunglasses putih-putih. Mana sunglasses satu lagi? Tak apalah. Okey sahabat, ni kita nak cerita ya. I'm sorry ya sahabat-sahabat. Aku ni, terima kasih pada malam. Okey, petani-petani, pekebun. Dah tutup lampu dah tutup lampu. Cuma sekarang ni dengan cahaya biasa pun saya dah mula jadi sensitif balik ya, sebab banyak makan ubat. Aduh, bila aku nak kurus ni ya, 75-76 kilo ya, macam anak badak berjalan-jalan. Kita orang yang jarang gemuk ni rasa berat ya. Okey ni katanya pekebun-pekebun ni akan mendapat faedah ya. Akan mendapat faedah ya daripada hasil output yang tinggi lah. Maksudnya kalau you tanam kelapa sawit ya. Ini bukan Kak Ros kata ni. Sahabat-sahabat, bukan Kak Ros kata. Sebab kalau Kak Ros kata kan korang marah. Ini CIMB Securities said in a report on Friday. Kemarin petang ya. The modest increase in average crude palm oil and the rise in palm oil output in kuartal ketiga likely, bukan pasti, likely. Maksudnya besar kemungkinan akan meningkatkan pendapatan pekebun kelapa sawit. Macam tu. Macam tu. Kain batik saya putih. Nanti korang tak boleh nak baca ya. So saya batik dekat bahu sajalah ya sahabat-sahabat. Macam tu. Okey. Katanya lah CIMB Securities ni dia kata ya, besar kemungkinannya pekebun-pekebun akan menikmati hasil peningkatan harga dan pendapatan ya, akibat daripada kualiti CPO yang makin tinggi. Terima kasih Pak Abu. Salam Pak Abu. So basically benda ni sangat bagus ya. Ini satu benda yang kita rasa alhamdulillah lah juga ya. At least kita punya pekebun kelapa sawit akan menikmatinya. Kebenarannya Kak Ros tak tahu ya. Ini yang CIMB Security cakap ya. Sebab dia kata akan berlaku peningkatan harga ya dalam kuartal 3 ya tahun ini. Maksudnya hujung tahun. So basically you orang akan menikmati harga yang lebih baik. Jadi mungkin income pun akan lagi banyak lah. Macam tu. Meanwhile, EU macam biasalah, European Commission, Raziman, thank you. European Commission has delayed the implementation
of regulation aim to combat deforestation by 12 months. It mean dia punya pelaksanaan undang-undang deforestation tu dia akan laksanakan tahun depan lah ya. Bulan 12 bulan ya. Selepas bertaki ya. Bertaki di World Trade Organization. Dia orang ni memang ngarut ya. Dia orang tanam soya, tanam seed oil semua tu ya. Buat seed oil semua karsinogen, dia orang tak bising ya. Terima kasih sahabat-sahabatnya katanya. Terima kasih Azma. So dia kata ya, buat masa ini maintaining average harga 2024 CPO biasanya diramalkan pada RM3,900 per tan. So macam itulah. Sebab dia kata last year you orang punya 1 tan CPO adalah RM4,000. Macam tu. Terima kasih. Lepas tu mereka berharap sebab syarat untuk mendapatkan lebih income, kelapa sawit yang dihasilkan ya, buah yang dihasilkan mestilah berkualiti tinggi. Inilah di sinilah peranan Felda ke apa lagi? Fekra ke apa, siapa-siapa yang terlibat dengan kelapa sawit. Di sinilah peranan korang ya. Meningkatkan produktiviti dan penghasilan dan meningkatkan kualiti buah kelapa sawit Malaysia ya, supaya kita boleh capai standard yang dikehendaki oleh pihak antarabangsa. Baja-baja tu, baja-baja. Company yang buat baja anak syarikat kau tu macam mana? Kau bekal baja sampai tak baja, kau buat tak pembajaan mengikut schedule. Aku nak mempersoalkan. Anak Felda kata harga sawit Junam 2-3 bulan lepas. Dia kata awal tahun 4,000, sekarang 3,900. Anak Felda katanya. Gitu. Kak Arus cakap je apa yang si IMB Securities cakap. Lepas tu dia kata meanwhile, dalam pada itu meningkatkan kualiti sakau sawit. Ya. Aku heran, sepatutnya orang Felda dah kaya ya. Alam kedua saya saya anak Felda. Itulah Kak Arus bagi tahu je ya. Ini si IMB Security kata kalau jaga peningkatan benih kelapa sawit yang berkualiti, isi dia tu, kandungan tu, so basically dia akan mendatangkan pendapatan yang baik. Salam satu Malaysia dicermin Tommy. Okay, meanwhile RHB Research warn, memberi amaran. Itu si IMB Security, analisa dia berbeza. Sebab tu Kak Ros kata ya, dekat dunia ni dia analisa berbeza-beza. Jadi kita jangan kata orang memfitnah ya. Bukan memfitnah, tetapi perspektif, sudut pandang dan dia punya point of analytic tu berbeza. Macam tu. Okay, kita bukan macam orang tu, Mr. Takib pergi mana sekarang ya. Aku pun heran, adik tu mula-mula okey, lepas join DAP terus jahanam. Okay, thank you Syuhada. Okay, meanwhile RHB Researcher warn that demand rationing, okay, may take place in short term as CPO price now look unattractive versus those other oil. Tidak menarik ya. Sebab macam ni harga minyak sawit tu tidak menarik kerana mungkin mahal. Sebab kalau murah tak akan kata tak menarik ya. Kita suka barang murah ya, sebab tu kita ambil barang cap Cina ya. Barang cap Cina yang disubsidize, heavily subsidized ya. Lepas tu Cina punya skill lah. Jual murah-murah, lingkupkan usahawan tempatan. Lepas tu nak beli satu benang pun semua tunggu Cina. Sebab itulah bawa-bawa ya. Bawa-bawa tentera ya. Bakar-bakar tentera mereka ya. Pergi sekolah kibar-kibar bendera ya Cina. Kuah aja. Orang macam ni tak layak jadi orang Malaysia lah ya. Bismillah. The House noted that why CPO price sedang meningkat ya last week. Last week sahabat-sahabat kita ya. Last week sahabat kita RHB bagi tahu ya. The commodity trading at 4,200 dan 4,300. So, macam mana orang pekebun kecil dapat duit sikit ya kalau masa harga trading tinggi? Apa yang dia orang buat ya?
Ah. Ya betul Zoro. Tak ada Azma, bukan pelajar. Mereka bukan pelajar. Datuk Mas Emiriati sudah sahkan ya. Jadi dia nak buat polis report ke apa, please lah. Actually Malaysia, kedaulatan Malaysia. Kalau korang ni lapar sangat nak jadi warga Cina, kau pergilah sana. Aku senang je cerita. Aku bukan ini bukan 3R ya. Sebab kalau lawatan dua negara, rawatan muhibah ya, bila anda berdiri, anda akan letak bendera Malaysia, letak bendera Cina. Pelajar akan kibar dua bendera, kiri dan kanan ya. Kanan biasa negara asal you, itu Malaysia. Kiri negara Cina lah. Tapi kau tengok sendiri, biar fakta berkata-kata. Kita bukan nak menghasut, kita bukan nak apa-apa, tapi itulah kebenarannya ya. TikTok kau jangan kata nak menghasut ya. Sebab aku cakap yang kebenaran. TikTok kau boleh tengok gambar kau sendiri ya, gambar-gambar yang dipost ya. Macam tu ya. Student-student hanya yang apa yang kita nampak so far ya. Hanya pegang bendera negara tersebut ya. Jadi macam ni lah orang politik ni kan. Belajarlah sayangi negara ya. Kalau kau tak sayang negara, lepas ni kan aku haraplah kau keluarlah, kau pergilah negara yang kau sayang. Bila lagi kau nak duduk dan berkhidmat kepada negara yang kau sayang? Ke kau nak jadi macam geng-geng lindasan dekat New York? Macam tu. Okay. Ini I back kepada cerita Felda kita lah ya. Kita kelapa sawit kita. Ini pun satu persoalan. Sebab itulah kenapa kita ni sedang ni produk katik buat satu GLC. Dulunya Felda ini adalah satu GLC yang sangat baik untuk orang Malaysia ya dan negara. Tapi sekarang jadi biaya wak hidup. Tapi gaji mereka tetap tinggi. Okey, RHB ya menjangkakan estimates ya. Menjangkakan ya correlation between CPO dengan gasoline price sebanyak ya 0.5 hingga sebanyak 0.52 ya. Sebelum ini 0.1. Okey, lepas tu RHB lagi kata ya. RHB kata okey, assuming jangkaan ya, sekiranya geopolitik punya tension makin meningkat ya, makanya ya kita permintaan minyak kelapa sawit ni akan meningkat, dengan harga pun akan meningkat. Macam tu. Nonetheless ya, RHB CY 2024 in-house crude oil forecast ya 82 per barrel ya, 82 US dollar per barrel. Dia kata ya, harga kelapa sawit tak naik sampai 4,200 lebih dah. Dia jangkakan sama dengan CIMB Security, dia kata RM3,900. Tapi RM3,900 pun still a good price sahabat-sahabat kita. Ya, petani. That's the thing. That's the thing sahabat-sahabat kita. Kita tengok berlaku perkara-perkara yang bagus ya. Rakyat gembira. Tetapi benda tu tidak sampai kepada orang yang bawah ni. Golongan sasar bawah ni tak ada ya, tak dapat. Ya. Ya betul, semua tu saya cakap GLC. Tapi walau bagaimanapun GLC semua, korang bolehlah mula massage account ya, sebab tahun depan ketua audit negara ya, dia telah mendapat kekuatan rang undang-undang. Tak tahu macam mana mereka tersalah luluskan ke apa, tapi kita berterima kasih Datuk Wan kita doakan ya, Wan Suraya kita, doakan dia agar diberikan kekuatan ya, kekuatan untuk menjalankan audit dengan terus teliti dan berintegriti. Sebab so far jabatan-jabatan yang paling banyak, yang paling berintegriti adalah jabatan
audit negara lah ya. Laporan ketua audit negara tu. Itu kita kita tengoklah 2000 GSC ni macam mana kita nak restructure ya. Kita macam tu lah. Tapi tak apalah, mereka boleh panggil lah Queen of Restructure ya, Jasmine Du ya. Sebab dia kan orang-orang penting kan. Tu untuk tolong restructure lah kalau kau ajak anak lah ya. Maklumlah Jasmine Du Queen of Restructure ya. Pergi jadi fugitive. Ambil tu tapi still lah dia punya expertise tu dalam bidang tu ya. Expertise jadi bodoh, jangan jadi pengkhianat. Okay, picking up the pieces from MBI collapse. Flowers are my favorite. Chayan. Siapa Chayan Felda tu? Terasa kok tak pernah Cina jadi chairman. Chayan. Siapa Chayan tu? Lantaklah, kita bukan masalah Cina Melayu ke. Masalah buat kerja, tak boleh buat kerja. Kalau kau Melayu pun kau tak boleh buat kerja, kau tak boleh ambil jawatan tu. Kalau kau Cina pun, kalau kau tak boleh buat kerja, kau tak boleh ambil jawatan tu. Oh, chairman. Ini bukan masalah bangsa. Ini the ability to govern, to administer. Korang ni janganlah. Chairman Teresa Kok. Teresa Kok tak ada masa lah nak jaga Felda ni. Sabar. Dia nak sibuk jaga Myanmar lah, UNSCR. Apa? Korang tak ada penting. The issue of competence. Kau berkeupayaan ke tidak? Teresa Kok tak nak pun ya. Dia nak jaga. Dia nak jadi Menteri Myanmar agaknya ya. Sebab tu demi satu orang warga Myanmar ya. Dia sanggup hantar surat kepada Saifuddin ya. Very disrespectful. Tak ada orang terasa chairman ke siapa. Yang penting orang tu boleh buat kerja. Kalau kau ambil orang mana pun kita tak kisah ya. Asalkan orang tu boleh buat kerja. Perform. Macam tu. Kalau ambil orang kau pun, kalau orang tu tak boleh buat kerja, memang jahanam. Kebolehan, kejujuran bukan bergantung kepada bangsa, tapi bergantung kepada jiwa ni ikhlas ke tidak ya. Kalau tidak, takkan Nestle tu boleh jadi MNC. Kita pula jadi jago kampung lah. Nak dapat kampung ojek apa, kena berlindung bawah kerajaan ya. Nak dapat dana, pergi cari kerajaan. Semua gantung kerajaan. Kau kerajaan kata company besar, tapi kau tak boleh grow sampai sekarang. Kau hanya jadi jago kampung. Buat apa? Itu tak kompeten namanya. Kau tengoklah Olam, Wilma, Viettel ya. Itu kompeten. Ini bukan masalah bangsa. Ini masalah kebangsaan yang ada dalam jiwa ya. Yang tidak mahu menjalankan tugas dan dah tahu diri tu tak berkeupayaan, tapi disebabkan lapar nak duit kan. Maka kekallah mereka. Ambillah jawatan tu ya. Untuk dibagi-bagikan ghanimah ya. Sebab tu kita tengok kabinet-kabinet kayu kita sekarang macam mana ya. Cuba kau bagi aku duduk jadi situ. Kau tengok. Aku run dekat company macam aku run yang dekat luar lah ya. Mampuilah kau orang kerja. Macam tu. And then tak ada politika campur tangan tu silap hari bulan dengan menteri-menteri tu aku kata ya. Sebab tu lah ya. Orang kata aku kolot. Tak apa. Aku kolot lah ya. Kolot ke tak kolot ke tak apa. Yang penting kalau aku buat kerja betul-betul. Sebab tu korang tak suka ya. Hanya orang luar je suka ke aku ya. Minta maaf lah sahabat ya. Rambut Kak Arus dah panjang. Jadi Kak Arus tidak berdaya ya. Dia duduk tengih kepala otak aku. Nampaklah ini landed. Dulu Aziata. Aziata dulu hebat. Tapi saya dah faham dah. Memang akan ada isu ya. Sebab masa tu dia punya
ini internal sikit information lah, mengikut saya lah ya. Sebab saya sepatutnya jadi head of legal department kat situ. Dah hantar resume apa, tapi masa tu saya kata lebih baik aku pergi betul-betul yang baik aku tolong makcik aku lah yang cari kat kapal tu. So I pergi kapal marine lah, I tak join mereka. Sebab masa tu mereka dah ada problem ya sahabat-sahabat. Terasa nak makan gaji besar je. Bahaya sahabat. Sebenarnya ya, kita ni kan sebagai manusia ya, kita malu ya, malu. Singapura tu rakyatnya tak ramai, tapi mereka pilih yang berkebolehan ya untuk run the state sponsored company ya. Macam tu. Sebab bila I jumpa mereka dekat overseas ya, even geng Turki tu kan tu kurang. Tapi kalau geng dari Europe ya, Europe, Singapura, and then Vietnam ya, diorang, I love to talk. Saya sangat suka bercakap dengan mereka because mereka datang situ bukan mereka nak tunjuk kekayaan belagak, tak. Bila jumpa I, sebab mereka tahu saya sangat close dengan, yelah, my family sangat berkuasa kan, They talk business dengan I tau. Dan dia talk business yang real. Dia bukan merapu macam ni tau. And then mereka bukan nak tunjuk mereka kenal orang tu crowning, tak. Dia orang just macam we want to do gini. So orang macam ni lah yang kita nak ya. Tapi kalau kau tengok Aziata pergi hantar rambut putih dan degeng, 2 kali kena kon kok. Dengan Ricci dekat Malaysia dah kena, dekat sana pun kena. Mana ada orang nak buat bisnes ya, rugi 6.9 billion. You buat investment dekat Nepal dalam teknologi, you sedar tak? Dari segi fundamental, strategi pun sudah salah you. Nepal ada berapa ekor orang je. Lepas tu kiri kanan India. Kau boleh compete ke? Kita punya software pun terpaksa ya. Mencon dapat award, Mencon tak boleh buat. Mencon cari orang Malaysia. Kunci Malaysia ni terpaksa still cari India untuk bantu buat ya. Ini realiti pedih, tapi itulah realitinya. Sebab kami kan, kalau dekat Malaysia ni tak adanya company nak panggil Kak Ros buat ya. Tapi dulu ya, meranti semua tu ya. Pergi cari aku punya company juga ya. Dan sekarang pun kita sedang menjalankan 1-2 benda ya. Sebab kenapa? Mereka lantik orang yang tak kompeten dekat Malaysia. So end up kita orang jugalah yang cuci all the shit yang dibuat oleh mereka. Ini bukan tipu tau. Ini benar-benar. Padahal ya, kalau panggil aku je jadi project manager, settle. Tak perlulah kau susah-susah payah. Tak boleh. Sebab aku tak akan menyebabkan kau orang boleh sakau duit ya. Kau terima gaji udahlah tu. Sebenarnya dapat gaji, makan gaji yang elok tu, itu dah kira rezeki ya, rezeki. Dan kalau you makan duit yang benar ya, you jangan takut. InsyaAllah Tuhan akan bagi kesihatan yang baik, anak yang baik ya, kesudahan kehidupan yang baik. So bila lagi kita nak merasa makan-makan dan rasa bahagia ya, tidur malam lena, that's the thing. User mana ni pula ni? Sekejap tak nampak lah. User orang ini tak tutup tak dosa, jangan tunjuk hebat. Alah user tak apalah. Macam ni ya, aku ni orang moden ya, masalahnya ya. Aurat tak aurat, kalau nak cerita aurat macam ni lah, you suruh lah yang beraurat, yang tutup aurat tu pergi run the country ya. Dan kau tengoklah kejadiannya. Tak apalah. Macam ni, dosa saya dengan Tuhan, itu masalah saya. Terima kasih sebab mengingatkan. Okay? Tetapi dosa kamu dengan manusia, dengan menyokong orang yang menjarah duit rakyat, menyebabkan rakyat kita berada dalam keadaan keberhutangan sebanyak berapa hari tu saya bagi tahu? Kita tak pernah lagi sampai tahap tu ya. Rakyat Malaysia keberhutangan isi rumah adalah 84.2. Dan kamu masih lagi nak menyokong ahli-ahli politik. Dan kau pakai jubah, kau ingat dengan pakai kau boleh masuk syurga ke? Sedangkan kau membiarkan dan mengiyakan kezaliman pada rakyat. Urusan aku dengan Tuhan, aku minta ampun. Aku tahu, aku yakin Tuhan itu Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang ya. Lagipun aku bukannya tunjuk tetek aku pun
Sorry lah. Yang pakai-pakai aku kata tak payah. Kita ni cerita ya. Kita cerita. Ingat tak? Satu lelaki Malaysia. Satu lelaki Malaysia ya. Dia warga Penang ya. Ini kes kontroversi sebab dia menipu ya. Dia menipu rakyat Malaysia ya. Dia menipu rakyat Malaysia, dia menipu rakyat Thailand dan menipu rakyat China. So, semasa di Malaysia, dia hanya didenda. didenda. So, dia denda penjara sikit. So, nothing happen. Dan dia pergi ke Thailand ya. Dia pergi ke Thailand, dia run kasino di sana. Dia kena tangkap situ sebab macam ni, orang yang suka buat money laundering ni, dia memang tak boleh hilang. So, nama dia MBI lah. MBI. So, this guy ya. This guy. Bila dia ditangkap di Thailand, tiba-tiba Malaysia ni nak minta extradite ke Malaysia. Tapi masa itu ya, China, walaupun kita tak suka China, tapi ada benda baik, kita kena belajar daripada mereka. China kata apa? No. Lelaki ini mesti dihantar ke China untuk dipenjarakan. Untuk dihukum. Tak tahulah. Sebab kes dia masih berjalan ya di China. So basically ya, kes ini dibawa ke sana. Lepas tu, sekarang ya, projek-projek dekat Penang yang tinggalan mereka ya, Penang World City semua tu adalah sesuatu tinggalan projek tersebut. Tetapi dia punya bos tu yang scammer, dia memang scammer kira terhebat lah di Alaf ini ya, bagi Malaysia. Dia memang tipu rakyat China, rakyat Thailand dan rakyat Malaysia. Cumanya I nak cakap ya, beza. Dia even tipu kepada the pyramid scam ni sampai ke Taiwan, Jepun dan even New Zealand. Orang Malaysia ni memang hebat ya. So jadinya apa yang berlaku, China tak nak lepaskan ya. Jadi sekarang tiba-tiba lah keluarlah news pasal dia. Saya pun tak tahu. Ya, MBI Group, yes. Gitu. Lepas tu hari Sabtu kan, biasa The Age akan buat recap ya mengenai syarikat-syarikat yang signifikan dalam Malaysia. Sebab ini pun kita kena tahu ya keadaan-keadaan ya. So MBI Group tu sekarang tuan dia masih lagi di sana lah, masih lagi menjalani proses pengadilan ya di China. Biasa dekat China kalau you tipu duit orang banyak-banyak ni memang you tak selamat ya. Terima kasih Nimi. Okay, Alliance Bank, Press Matter semua ni kita nak ceritalah sikit ya. Sebab okay, less than 2 weeks after be appointed, maksudnya kurang daripada 2 minggu selepas dilantik ya sebagai director ya, Tan Sri Amir Syam A. Aziz telah dinamakan sebagai Chairman Alliance Bank yang baru. Kalau anda nak tahu ya siapa Tan Sri Amir Syam Abdul Aziz ni, dulu dia adalah bekas Presiden dan CEO Melayan Banking Berhad. Maksudnya dia ada ilmu lah. Tan Sri ni dia ada ilmu, so dia dilantik. Kalau Alliance Bank lantik, sebab kita tengok ya, inclination ya, pelantikan yang dibuat oleh bank-bank yang corporate ni yang tak ada banyak campur tangan kerajaan ya, mereka akan melantik orang yang ada expertise. So insya-Allah lah tu Alliance Bank akan pergi ke arah direction yang betul ya. Kalau tak takut sahabatku. Gitu. Sebab dia menggantikan Tan Sri Ahmad Don yang telah meninggal ya, yang meninggal bulan lalu. Okey. Press Matter. Press Matter tak payah cerita lah. Pertama Digital. Pertama Digital still sama news ya. Sebab kenapa kita duk sebut Pertama Digital ni? Sebab you kena faham ya. You kena faham. Sebab Pertama Digital ni yang buat kita punya My Digital ID tau. Kalau company dia huru-hara, company dia dari 800 juta jadi 200 juta ya. Dari RM2 10 sen jadi 28 sen dia punya saham value.
So it mean apa tu sahabat-sahabat kita? It mean something not right dan something yang agak tidak secure ya dengan award tersebut. You dapat award My Digital tau, My ID. Benda ni orang lain tak dapat, you dapat. So salam saya. So jadi kita ni risau, takut-takutnya kan nanti pertama di kita pun macam sangat susah hati, dia pun buat macam TNG lah ya. Pergi New York, raiskan fund ya. Raiskan fund, lepas tu ambil lagi syarikat-syarikat macam funder seperti Italian Burger ya. Anak saudara Zif Aviram ke, atau dia bawa masuk KKR ke apa ke, kita tak tahu ya. And then end up who gonna control kita punya My ID? No, I just bagi you doubt ya. I just bagi you doubt sebab supaya you fikir, kalau syarikat yang menguasai menyediakan mempunyai masalah yang pelik macam ni ya. Sebab biasa syarikat kalau dah dapat My Digital ID ya, sepatutnya mereka dah jadi sangat-sangat berjaya lah ya sahabat. Tapi ini tidak. Mereka terus bermasalah dan bermasalah ya. So basically ya, kita ni kena fikir, ini kenapa takkan kerajaan tak nak campur tangan ya untuk tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam syarikat mereka. Apakah ini game untuk memasukkan satu lagi entiti yang lain ya. Sebab kita pun tak tahu Hexagon tu siapa, sebab I malas buka lagi lah ya. Lepas tu Pharma Niaga. Ya, sebab macam kita cakap tata urus takbir, tata kekelola ya apa, tetapi sebenarnya dari segi atas kertas memang dah baik, cuma pelaksanaan tu agak mengecewakan lah sahabat-sahabat kita. Macam tu. Orang berkepentingan tak fikir pun ya, sebab otak mereka tidak dibuat untuk berfikir ya. Sebab tu orang kata kita ni kena fikir, sebab kita belum makan benda-benda yang haram, dan kita doakan agar kita semua dijauhkan daripada makan benda yang haram. Atau kalau kita dah pernah buat, kita berhenti, sebab kita ubah diri, kita jadi baik ya. Macam tu. Okey, ni kita cerita Pharma Niaga pula. Sebab memang kita akan heran ni pertama di kita tu memang something not right lah. Jadi kita cerita pula Pharma Niaga ya. Yang jadi CEO dia tu lawyer juga ya. Macam tu. Okey, katanya Pharma Niaga Berhad ya, has secure, telah berjaya mendapatkan funding daripada kerajaan ya. Secure berjaya mendapatkan funding dari kerajaan untuk R&D. R&D lah, research development ya. Maksudnya membangunkan vaksin, menerusi National Vaccine Production Development and Strengthening Fund, DPVN. Okey, Putra Samudra. Ya, betul. Mereka betul. Okey. Sorry ya. Ni kenapa pula ni? Okay, sorry. I check good connection dia kata hari ni ya. Okay. So, sekarang Pharma Niaga dia berjaya mendapatkan dana untuk vaccines. Dia kata vaccines. Tak apalah Putra Samudra. Asalkan data. Supaya kenyang 7 keturunan. Kak Arus sumpah 7 keturunan ya. Orang yang menzalimi rakyat. Sebab kau nak kereta besar apa? Kau nak menzalimi rakyat. Tak payah. Okey. Lepas tu The Pharmaceutical Group. Wholly owned unit Pharma Niaga Life Science. Okey, ini anak syarikat lah yang dimiliki oleh Pharma Niaga Al-Fatih. Dia kan, dia kata enter into fund agreement. Dia dah maksudnya menerusi anak syarikat dia Pharma Niaga Life Science ni, dia memasuki agreement ya. Maksudnya dia membuat agreement, mereka yang sign ya. Bukan Pharma Niaga Berhad ya, tapi anak syarikat dia lah. Okey. Dengan National Institute of Biotechnology Malaysia on behalf of Ministry of Science and Technology and Innovation, MOSTI. Maksudnya MOSTI pun tak masuk, tak join the agreement tu, tapi semuanya diproksikan dan diwakilkan oleh Pharma Niaga Life Science Sdn Bhd, PLS lah ya. Okey, fund agreement tu, perjanjian dia itu bermula daripada 1 Mac hingga 1 Mac 2024. Oh, dah lama, baru dia buat filing ya. Itulah bagusnya ada bursa saham ni juga ya. Kalau tidak, tak tahu juga sampai bila-bila.
The fund agreement is effective ya. Efektif bermula 1 Mac 2024 hingga Mei 31, 2027 atau tertakluk subject to early termination, tertakluk kepada pembatalan awal. Macam tu. Okay. The Practice Note Company, PN17 company lah, tapi masih lagi listing ya, aku pun heran. Ini syarikat-syarikat yang didokong oleh kerajaan ni memang akan jadi PN17. Aku tak boleh faham. I did not mention the value of the fund. So itu yang kita heran ya. Okay, kau dapat fund situ, kau dapat fund sini. Ni Paman Niaga ni dulu aku suruh pergi venture tempat lain tak ada. Batik sebab batik saya warna putih, korang tak nampak tu. Nanti Kak Ru kena cari batik yang warna gelap ya. Bismillah. Batik kita dekat sini hari ni ya. Okay, so macam ni. Cuba you orang tengok ya, Paman Niaga. Masih lagi. Dia jenis-jenis macam serba dynamic semua ni. Masih lagi PN17. Sedangkan mereka berapa kontrak mereka dah dapat, berapa award. They basically secure all the need of the keperluan industri kesihatan dekat Malaysia, sahabat ya. Tapi macam mana ya? Sampai sekarang lagi masih lagi PN17. Apa kena? Apa cerita Paman Niaga ni sebenarnya? Lepas tu dia buat filing. Filing dia pula dia tak bagi tahu. Sebab macam ni ya. Hi, good morning. Sophia, drink water? So, Sophia want Mama to help you to take water, your bottle? Yeah. Sekejap ya sahabat-sahabat ya. Kak Arus nak pergi ambil air untuk anak. Tada. Dah datang balik ya. Aduh ya Allah. Okey, sekarang ni kita nak ceritalah ya Paman Niaga ni. Aku tak faham lah macam mana ya sahabat-sahabat kita ya. Dia kan semua benda. Sekejap Kak harus tekan. Akan check. Sebab semua benda ya. Semua benda Paman Niaga dapat untuk industri kesihatan Malaysia. Tapi kenapa mereka masih lagi masuk dalam PN17 ya? PN17. Apa sebenarnya? Kenapa macam tu? Okey. Kalau kita kan, kalau company kita dapat duit banyak macam ni ya, dapat sokongan, pendanaan, research fund, this and that. PN17 tu Practice Note 17. Maksudnya macam ni, syarikat dia, dia syarikat. Dia masuk bursa saham. Terima kasih Mas Zeli. Dia masuk bursa saham. Dia buat untung. Lepas tu tiba-tiba dia almost collapse ya. Mau saying thank you. Dia almost collapse. Dia maksudnya hampir-hampir runtuh ya. Bila hampir-hampir runtuh ni sahabat-sahabatku. So bursa saham akan tanya, kau punya planning ni macam mana? Tak lama pun pertama digital kalau tak dibuat betul-betul PN17 juga ya. Macam Asia semua-semua. Asia dah lepas ya. Thank you Doti. So jadinya Paman Niaga ni bila dia ni sepatutnya ya, memang tidak logik dia untuk masuk Practice Note 17. Sebab dia adalah syarikat yang mendominasi industrial healthcare dekat Malaysia tau. Okey. Dia mula masuk PN17 ni ya. Kak Ru baca daripada news ya supaya korang tahu. PN17 ni maksudnya korang ni memang teruk. Tapi bursa saham bagi korang peluang untuk restructure. Malaysia kini cakap restructure tapi sebenarnya nak keluarkan orang. Restructure ni maksudnya biasa more or less for the financial planning ya. Okay, ni dia kata ya, The Age Malaysia bagi tahu the company Paman Niaga ni masuk dalam kategori PN17 status ni pada Februari 2023. Kerana massive impairment after being able to sell
552.3 million COVID vaksin. Gitu. Maksudnya dulu, ini I nak cerita lah, ni cerita Paman Niaga. Ini pentadbiran yang dulu ya, bukan yang sekarang ya. Masa tu I pergi ke Afrika ya. Masa tu I dah cakap pada dia punya CEO lah masa tu lah, bukan yang sekarang. Tak ada kena-mengena yang sekarang ya. Okay, I cakap macam ni. You just jangan buang duit banyak-banyak beli COVID vaksin. Sebab masa tu I dah dekat Afrika ya. So I know the reality of the vaccine. Dan vaksin sebenarnya ya. Macam tu. So lepas tu I cakap tak payahlah habis duit beli vaksin ya. Sebab kita pergi Afrika 2001, 2002. Dan apa dia cakap? Dia kata kita pergi macam ni. I cakap macam ni, you save some money, pergi buka kilang dekat Afrika, and you produce good quality of Panadol and OTC punya ubat lah. Maksudnya Panadol, ubat batuk and allergies. 3 benda. Dan kosnya tak besar ya. Sebab I akan bantulah dari segi kelulusan apa-apa. Dengan sombong yang dia cakap ya, macam-macam ya. Lepas tu dia left right. Lepas tu I cakap, you tahu tak apa yang you buat ni? Memang I dah nasihatkan. Ini seriously I dah nasihat. I cakap, apa yang you buat ni akan merugikan syarikat you. Kalau you tak percaya, you tunggu tengok. 2023 pum masuk PN17. Because memang mereka duduk jawatan tinggi, tapi mereka duduk situ bukan sebab mereka punya keupayaan untuk maneuver demographic of the industry ya. Sebab macam ni, you duduk sana sebab you punya jawatan, you punya network ya, you punya kabel. You tak akan boleh fikir bagaimana orang yang seperti saya ni berjuang ya untuk hidup ya. Tidak dibantu oleh kerajaan ya. So best. So sampai sekarang 2024 ya. Paman Niaga masih lagi PN17. Lepas tu 10 Mei hari tu ya sahabat. Ya. Okey. 10 Mei hari tu. So saya kita cerita sikit supaya orang tahu ya betapa negara Malaysia ni payah untuk jadi bangun, payah untuk syarikat-syarikat yang ditunjangi oleh kerajaan, payah untuk menjadi MNC yang berkuasa ya. Maksudnya kita tak boleh jadi actors, player dekat any country ya, even third world country ya. Sebab leadership tu lemah ya. Pemilihan mereka yang berada di tampuk kepimpinan setiap MNC, setiap GLC tu, GLIC ke, semuanya berdasarkan kepentingan atau network politik. Sebab you gila ke you nak beli almost 500,000 ya, you nak beli injection yang memang ada bangkangan dari seluruh dunia ya. Maksudnya dunia tu split bagai dua pihak ya. Satu setuju, satu tak setuju. Dan you sendiri tahu side effect of that shot ya. Sepatutnya you tak buat keputusan macam tu. Bila orang suruh pergi jual Panadol, you tahu tak? Dekat, kalau dia orang just buat satu kilang kecil Panadol dekat Cameroon ya, dia orang dah dapat dekat dengan 800 juta US dollars setahun. Sebab negara tu mengimport segala-gala ubat ya. Tapi tak nak. Sekarang dia orang lebih rela rugi ya, sebab ego nak tunjuk pandai ya. Sedangkan kau tu tak pandai berniaga. Betul lah kau Datuk Seri ke apa, tapi kau dapat title sebab apa? Bukan sebab kau pandai niaga ya. Sekarang I bagi tahu ya, pada 10 Mei pula 2024 ya. Dia kata Paman Niaga said it stand firm with its commitment to financial recovery amidst opinion of its independent PwC. Maksudnya dia tidak bersetuju lah dengan pandangan yang dibuat oleh PwC ya, PricewaterhouseCoopers ya. Sebab dia orang memang teruk ya. So dia orang kata dia orang committed. Ini bulan berapa sahabat? Ini bulan Mei, bulan 5 tahun ni lah. Sekarang dah bulan berapa? 10 kan. Dia katakan, dia guna perkataan besar-besar ya. Perkataan canggih, aku baca supaya korang tahu. Kadang-kadang mereka pandai cakap orang putih je, otak tank kosong ya. The group assure shareholder of its strong and steady progress, backed by resilient business fundamentals and well-defined strategy to exit
its practice note status PN17. Bagus. Okay. Lepas tu dia kata lagi ya, Permaniaga Executive Director Zulkifli Jaafar berkata dalam statementnya pada bulan Mei ya. Dia kata company commitment ni dapat dilihat ya daripada detail roadmap to financial recovery ya. Telah dipublish dalam announcement 2023 ya. Lepas tu disubmit kepada bursa. Okay. So sekarangnya dia punya fokus masa tu lah bulan 5 tahun ni ya. Dia kata fokus on capital reduction sebanyak 180 million. Lepas tu dia nak raisekan fund sebanyak 354 million. Lepas tu 300 million private placement. So macam tu lah, itu dia punya plan-plan ya. Tapi kan dia orang tak pernah fikir bagaimana nak explore jadi macam Viettel ke apa ke. Aku heran ya, kenapa dia orang ni ya. Pasaran ada, aku dah buat semua, tak nak pergi juga, masih lagi macam ni. So basically ya, sampai sekarang ya mereka masih lagi status PN17. Macam tu. Nak buat macam mana sahabat-sahabat ya. Inilah kejadiannya. Sepatutnya Permaniaga ni dia dah kena jadi macam syarikat-syarikat besar lah. Pharmaceutical industry yang besar, di mana kau pergi banyak tempat dan kau buat operation dengan betul. So then you can boleh mendatangkan hasil kepada negara. Ini masalahnya, you duk bergantung dengan negara. Halimah kata is you know not what you know. Betul. Tak, saya ingat lagi saya kena marah ya. You jangan. Aku duduk di Afrika bangun pagi-pagi ya. Kita beza 6 jam 7 jam. Bangun pagi tiba-tiba tengok mesej. Aduh, aku kena marah pula. Call. Lepas tu cakap aku stupid lah apa. Tak apalah aku stupid. Tapi sekarang GISB tu tak payah belajar lah ya. I kenal. I know those people, you know. I know those people very well. So macam tu lah dia orang plan ya. Lepas tu 11 Jun pula Mei kan. Sebab tu I kata ya. Okay. Fixing things at Permaniaga Mei dia kata ya. Dia ni macam-macam dia buat. Dia cakap benda yang sama saja ya. Tapi ya, lepas tu dia cakap, you can see ya, compound annual growth rate for the pharma business is growing. Pharma business is growing, tapi masalahnya kau tu tak growing. Gitu. Aku tak heran ya. Aku heran. Bukan kita nak mempelekehkan anda. Yes, you speak good English, but when comes to the business, you need to find the right person untuk buat business. Malu kat orang lah ya. Dekat Malaysia je ya. Lepas tu dia kata ya, dia ni Permaniaga was recently recognized by the WHO as a vaccine manufacturer. Sebab tu kau dapat dana ya, dapat funding ya. Nak buat vaksin apa tu? Dia tak disclose vaksin apa dia nak buat ya. Jangan cakap kau nak buat monkeypox pula ya. Kalau macam tu memang bungkus lah kau. Macam tu. Lepas tu dia kata this recognition ya juga ya telah menarik minat Chinese and Indian parties to buy into Permaniaga on the chip. No, you cannot compete with India. I tell you the truth. Kau jangan, kau sembang dengan orang lain boleh. Aku memang terlibat dalam industri pharmaceutical ya. Sebab dulu kita ada pharmaceutical magazine ya. So basically kita memang ada hubungan baik lah. So this one jangan merapu. Tumbuhan hijau, persoalannya sepatutnya Permaniaga yang buat macam tu. Tapi masalahnya the direction tu tidak pernah sama ya. Sebab kepentingan I tak tahu dulu ya. Dulu sebab kita tak kata kepimpinan sekarang. Sebab CEO yang sekarang pun, AD yang sekarang pun I rasa dia adalah orang yang ambil alih selepas PN17 ya. Macam tu. Tetapi ya, concession yang didapati oleh Permaniaga semua sepatutnya sudah empowerkan mereka untuk jadi satu profitable company.
But basically I really don't know. Sebab dia isytihar dia dapat dana daripada WHO punya program ya, vaksin program. Tapi vaksin jenis apa nak develop, berapa jumlahnya, semua tidak diberitahu. Macam tu. Aku tengok rambut anak aku, ya Allah. Sabar je lah. Okay. Sekarang jumlah value market capitalization yang ada ya. Macam tu. Dia macam makin lama makin kecil ya sahabat-sahabat. Maksudnya kekuatan tu kurang lah. Lepas tu dia cerita Pamaniaga ya. Pamaniaga could ride on the back of the strong shareholder. You tak boleh untuk strong shareholder. You kena ada strong core business, which is you expand everywhere. Aku dah cakap, kau pergi je buat ubat batuk, kau pergi je buat ubat allergies, kau pergi je jual good quality of paracetamol dekat you start dekat Cameroon. Sebab Cameroon dia punya tu regulation sangat strict. So produk you dekat sana senang nak gerak seluruh benua Afrika ya. 1.2 billion penduduk ya. But you still bercakap dengan, I really don't know. Diorang ni memang bukan macam Singapura apa. Aku end up ni, aku akan serve di negara lain lagi lah ni. Memang tak akan serve negara. Sebab Malaysia punya GLC, diorang memang tak bercita-cita untuk jadi MNC. Lepas tu dia kata, at present, company has operation in Malaysia and Thailand via 70% on PT Millennium Pharmacon. With publicly traded ya. Okay. Market capitalization yang Pharmacon tu sebanyak 50 juta sahajalah ya. Dia supply the drugs, this and that. Macam tu lah. Lepas tu dia kata sekarang mereka ya putting the house in order. The plot the best. The plot is Dr. Mazni. Nanti I kalau pergi itu kawan kita tu ya. Itu nanti kita pergi Afrika untuk projek agriculture, kita akan panggil Dr. Mazni Abbas ya. Okey. Lepas tu dia duk sibuk private placement apa-apa. Semua I tak faham ya. Ya betul, dia ambil contoh syarikat. Terima kasih Pak Long. Sebab macam I hairan, I macam malu sendiri tau. Saya pergi negara orang. Saya ni bukan kerajaan kan. Kita buat projek development untuk teknologi, untuk agriculture, untuk certain strategic punya benda. Tapi negara aku sendiri aku bagi cadangan, pergi EPU, pergi jumpa, tapi EPU orang EPU baik. Ya kita makan, minum ya. Basically they are very nice people ya. Tapi untuk tu dia tidak mencapai matlamat ya. Juna, terima kasih. Kuliah free je. Memang Kak Ros tak charge pun. Tak charge apa-apa ya sahabat-sahabat. Cuma kalau macam you orang macam suruh Kak Ros look into your matter, of course lah Kak Ros charge juga lah ya. Sebab itu expertise dan skills ya. Macam tu. Tapi kalau macam ni kita share je. Lepas tu kita tengok lah ya. Kita tengok sekarang sampai sekarang. Sebab hari tu kita pun agak percaya ya bahawa mereka akan keluar daripada PN17. Tapi sekarang pun masih belum ya. End up dia ambil dana. Sorry ya Kak Ros sentuh-sentuh hidung sebab pagi kan selalu memang legit betul lah. So sekarang kita tak tahulah sahabat apa jadi ya dengan kerajaan GLC kita. Okay, kita tengok Felda, kita tengok Felcra, Rizda, everything ya. Kita berharap tolong kalau tak kita tidak faham ya. Kita tidak faham. Maksudnya kepimpinan dekat tu tidak faham. Dia orang should belajar ya. Belajar atau macam ambil satu pembantu yang boleh memberi idea-idea yang baik ya. Bulaki dia tak tahulah bila I dekat Malaysia kan pagi-pagi kan hidung kalau tak makan ubat dia macam gatal macam tu. Especially bila jerebu ya. Okay. Tapi kalau I duduk dekat overseas, alhamdulillah tak very rare lah sakit ya. Macam tu. Okay. So dia punya regularization, dia punya plan ni, dia punya plan macam ni je. Ni. 2 muka surat lah ya. Macam tu.
So basically dia punya rancangan tu, dia tak cakap lah pula bila dia akan capai benda ni ya. Macam tu sahabat-sahabat, aku jangan bagi tahu je September tak ada, dia tak cakap ya. Dia tak cakap bila dia akan capai. So basically biasa bursa saham akan panggil ya, sama ada mereka akan mampu capai target atau tidak, dan biasa 1, 2, 3 kali ya mereka akan bagi extension. Bila bagi extension ni lah is macam sangat mendukacitakan lah. You dah dapat banyak privilege dan priority daripada kerajaan, tetapi apa yang berlaku adalah anda gagal untuk deliver the best. Sebab yang dilantik di sana ya, apa yang ada di sana ya, anda tidak dapat menjalankannya dengan baik. Ni bertaki lagi ni sahabat-sahabat. Boleh komen tentang ultravirus. Kenapa ultravirus? Saya M-Waze, bapa M-Waze semua dah guna. Actually, I've been severely sick setiap kali saya balik Malaysia. Saya tak tahu kenapa, dan especially selepas I ambil vaksin, dia jadi lagi teruk. Tetapi bila saya di luar negara, tak ada saya ni, tak ada gatal, tak ada apa-apa ya. And then all the ubat dekat dunia ni I dah cuba, even experimental punya ubat ya. Macam tu sahabat-sahabat ya. Kak Ros punya ekstrim, you don't tell me. I memang tahu semua jenis ubat ya. Ubat yang you orang tak pernah jumpa pun aku dah telan, tapi tidak berfungsi. Cuma bila Kak Ros keluar je daripada Malaysia, immediately terus baik. Terus baik dan terus jadi slim lah ya. Bila tak makan ubat slim 60 kilo, 58 kilo. Yes, humidity. Sebab humidity, Malaysia humidity sangat tinggi. Kak Ros memang tak boleh tahan. Kita ni Kak acah-acah lah ya. Acah-acah nak kena duduk negara kering dan sejuk ya. Okay, ni kita cerita ya, baru keluar tadi ya. Okay, Pfizer-BioNTech win bid to invalidate CureVac UK's COVID vaccine pattern. Ke pattern-patternan dia orang bertaki sesama sendiri lah ya sahabat-sahabatku. Mula lagi. Okay, thank you. Apa tu? Macam tu. Selamat pagi. Ni apa ni, Pfizer dengan BioNTech lah. Dia macam ni, dia bergaduh lah sebab dia tak nak lah ya. Dia tak nak ya satu syarikat ni, CureVac ni patentkan dia orang punya COVID vaksin, sebab dia nanti akan menjejaskan. So basically dia orang masih lagi bertaki pasal COVID vaksin yang menjahanamkan kesihatan manusia. Maksudnya plan-plan jangka panjang mereka masih lagi ada ya sahabat-sahabat ya. Mungkinlah mereka nak suruh kita ambil booster ya. Vaksin ni kita ambil sekali, lepas tu dah okey lah kan. Ini kalau dah ambil macam setiap 6 bulan tu, itu bukan vaksin namanya. Itu haram J namanya ya. Itu suntikan biasa. Macam kau demam, kau ambil lah injection. Kau ada jangkitan, kau ambil injection. Itu bukan vaksin. Itu adalah shot ya. Itu adalah shot. Sebab tu satu syarikat tu dia tidak keluarkan shot tu, sebab dia tahu shot tu masih lagi bukan boleh dinamakan vaksin. Okay, kalau kau nak kata ada 10 booster itu vaksin, itu bukan vaksin. Itu mengarut dan merapu, dan kerajaan dan mana-mana ahli politik yang tidak membantah benda tu adalah semua pengkhianat ya. Macam tu. Jadi sebab itulah saya tidak baik dengan mana-mana ahli politik. Aku hanya fokus kepada rakyat-rakyat aku je. Bismillah. Ya. Betul. Sebenarnya ini agenda untuk mengurangkan population ya. Sebab bendanya memang jelas ya. Tapi walau bagaimanapun sahabat-sahabat, kita yang dah ambil ni, kita tak apalah, kita usahakanlah ya. Sebab nyawa kita, hidup mati kita di tangan Tuhan. Jangan kita takut ya. Nyawa hidup mati kita ya di tangan Tuhan. Sekarang kita akan melihat lah ya. Police report ini Kak Ros baca lah ya. Ya Shali, I lagi you pergi umrah. I ni kan
nak keluar pergi beli ubat apa kan, kita dah masa tu memang kita ni memang dah penyakit ya. Berpenyakit. Lepas tu dipaksa lagi nak pergi overseas nak cari rezeki ya. Dipaksa ambil, kalau tidak tak boleh terbang. Lepas tu nak nangkap. Okey, sekarang kita nak cerita benda ni ya sahabat. Saya terpaksalah cerita ya. Sebenarnya sama lah nak cerita sebab benda ni sangat satu benda yang sangat memalukan kita sebagai rakyat Malaysia ya. Okey, report lodge satu report telah dibuat ya oleh berkaitan dengan claim Chinese Navy crew visited school. Dia dah buat report lah Okey, Education Minister YB Fazlina Siddiq berkata, okey, the sekolah yang terlibat telah membuat report ya to counter false claim. Okey, maksudnya sekolah ada authority melebihi policy keselamatan negara ke macam mana ni? Just tanya je. Dia orang ni memang macam ni lah ya. Lepas tu dia orang ada gaduh-gaduh lah. Dia kata visitor were fat. Ini Fazlina kata ya. I baca. She added that the visitors were in fact students, university student from China and not Chinese Navy crew members as alleged. Okay. Visit was part of cultural and sports exchange program mark 50 years diplomatic. No. You don't put the diplomatic relationship apa kena mengena dengan school. Sekolah itu selama ni dia buat apa? Dia dapat kebenaran siapa sebenarnya? So this is the thing. This is the thing ya, kadang-kadang ya. Mereka fikir mereka boleh menggunakan 50 tahun kemerdekaan. No. Apa yang anda buat itu sebenarnya tidak patriotic. Dan kita pun tak nampak ya gambar-gambar student mengibar-ngibarkan bendera. I macam malah nak cakap benda ni. Tapi itulah ya. Itulah realitinya. Sepatutnya, Waalaikumsalam Suzy, sepatutnya ya sahabat-sahabat, kalau you nak meraihkan, you kena panggil juga Navy daripada Malaysia. Itu baru betul. I mean you can fool other people but you cannot fool me. Macam tu. That's why aku tak boleh nak cakap-cakap pasal benda ni. Aku marah. Because you sebagai warga Malaysia, you tahu tak, vernacular school tu pun sepatutnya dah lama dihapuskan ya. Ini dah berapa puluh tahun lepas merdeka, 67 tahun. So still you people cannot speak Malay? So how? So sekarang kalau you kata cultural visit, apa cultural yang kau buat? Apa persembahan Malaysia punya local performance yang kau buat? Melainkan tarian naga. Okay? Lepas tu ada ke kalau cultural performance, ada tak kau panggil Navy daripada Malaysia, student Navy daripada Malaysia untuk join? Tak ada. So there is no such thing as this excuse ya. Cultural ni ya. Tak ada. Betul. Ini bullshit. Kau pergilah buat 1000 police report pun, but it will not defend your case. Sebab kalau you kata cultural, mesti ada dua pihak. Ini pihak Cina saja. Dan budak-budak duk pegang bendera Cina. Why? Mana bendera Malaysianya kalau cultural? Ini sebenarnya memang nonsense. Lepas tu earlier today Perikatan Nasional Indra Mahkota MP Saifuddin Abdullah question the warm welcome given to Chinese Navy ship docked in Penang. Warm welcome, ya, sambutan hangat. Tapi kenapa kau tak boleh? Kalau kata cultural, kau sepatutnya panggil Sophie. Aduh, minta maaf sahabat. Anak saya sedang tengok saya bercakap bahasa Melayu. Agaknya dia sedang fikir, mak aku ni sedang cakap apa benda ya.
Why Sophie? Sophie want what? Minta maaf sekejap sahabat. Sophie want what? Sophie want your phone? Okay. Okay. Why are you laughing? No, I'm not laughing. No, sebenarnya sahabat. 100%. Yes. So sebenarnya sahabat ya, very simple. Kalau you kata cultural, dia mesti benar-benar cultural. Kalau you mengada-ngada dengan mengatakan budak berjoget-joget, duk kibar-kibar bendera, lepas tu tarian dua singa yang kecil tu, you kata cultural. Udah-udah lah ya. Don't defend. Don't defend the undefensible. Aku tak tahulah macam mana tebalnya muka dia orang. No, macam ni. Kalau mereka sangat sayang dan nak mengagung-agungkan negara lain ya, mungkin this is the time ya untuk apply dan pergi kepada negara mereka yang saya sayangi. Macam saya sayang negara Malaysia. Saya pergi luar negara ke dalam Malaysia ke, kau tengoklah aku punya perangai. Aku sangat-sangat Malaysian punya perangai. Okey. Macam itulah ya. Gitu. Tapi kan, I hairan ya kenapa statement sebegini ya Menteri Pendidikan bagi. Yalah dekat cultural kan. Sebab kita pun nak tengok lah apa actually cultural report ya. Sepatutnya dia bagi statement tu kan. Dia bagilah dengan report ya. Report, application. Kita nak tengok paperwork lah. Sebab sebelum kita panggil seseorang untuk datang ya, rentas benua datang dengan kapal perang semua ni lengkap berpakaian uniform ya sahabat-sahabat. Kita kenalah ada paperwork ya. It's not as simple as that. So bagi transparent, bagi rakyat nampak ya. Apa you punya application, bila you apply. Jadi kita nak tahu. Macam tu. Sebab itulah kita kan sebenarnya sahabat. Kita boleh buat statement. Walau bila kita berkuasa kita boleh buat statement, tapi kita jangan buat statement yang memperlihatkan kita punya perangai ya. Kita suka meng-underestimatekan orang lain. Maksudnya memandang rendah someone's intelligence and intellectual. Macam tu. Sebab tak ada culture-nya. I dah tengok, I review dia punya posting, dia punya video. Mana ada cultural? Kalau cultural program ya 50 tahun ya, sempena 50 tahun. So of course lah you mesti kena ada apa? Adalah juga yang dari pihak Malaysia. Okay? Dari pihak Malaysia. Ini Navy Malaysia ada tak? Tak ada ya. Bendera Malaysia ada tak kanak-kanak pegang? Tak ada. So basically apa tu? China nak mengatakan ini adalah center kepada China ke apa? Dan dibenarkan ya. Kita nak tengok special approval apa yang sekolah ni dapat ya sampai mereka boleh memanggil pihak ketenteraan China, sedangkan kita ada isu dekat Laut Cina Selatan. Itu je. Sebenarnya hari tu I memang tak nak ulas because this one is very disappointed ya. Disappointed. Nampak sangat ya ada orang cuba nak berkiblatkan China. Kalau you merasa you Malaysian, you must love your country. Malaysian first, bukan China first. Ya, memang sakit hati sebab tu saya tak nak ulas ya. So that's why benda-benda jangan merapu lah. I just decided ya. Kadang-kadang ada benda-benda perbuatan tu I malas nak ulas because that is bullshit ya. That is bullshit. Benda yang tak sepatutnya berlaku. Aku rasa kalau zaman dulu tak akan berlaku ya. Lepas tu Menteri Pertahanan kita buat apa? She's laughing. Tengah berebut US ambil berat China laut. Dia orang tengah bersaing ya. Dan menteri kita buat bodoh. Pergi sembah. Zaliha sembah, itu ngekombeng sembah. This one konsep ya. Bukan saya nak memburukkan ahli politik kita, tapi inilah benda yang kita tak suka. Ini benda kita tak suka. Okay, teknologi, subsea, semua KKR ambil ya. Okay, US lah. Sebenarnya bukan US pun. Those people ada Ashkenazi people lah. Zionis ambil. Lepas tu perairan kita welcomekan, konon kita meraihkan budaya. Budaya apa? Budaya kau, budaya Malaysia. Kau tak payah nak budaya cultural lah sangat. Kau tu sekolah, kau tu bukan institusi budaya. Aduh, tolonglah. Even the definition
budaya, sambutan cultural. Kau jangan bullshit lah di behind kata-kata. Aku memang tak suka lah. Memang ngarut. Lepas tu nanti ada pula orang report kata kita ni membuli orang ramai-ramai pula dalam grup. So sekarang itulah. That's why saya, I'm sorry to say, budaya bongak. Ya. Macam tu. Sebab macam ni sahabat-sahabat kita nak bagi alasan kacera-kacera ni, gunalah otak juga. Kau tu kan pendidik. Sekolah tu sekolah. Kita tak ceritalah menteri. Sebab menteri tu you tahu sendiri level mereka macam mana. Kita cakap apa pun macam tu je lah ya. Kita tak payah fikir pasal menteri. Yang sekolah tu sendiri, Ismi, anda nak tanamkan apa? Culture anda adalah kau bawa culture Cina. Kau kata 50 tahun relationship. So mananya culture Malaysia? Peta Pulau Pinang, tempat strategik pertahanan. Macam tu. Gitu. Level tong sampah. Betul. Level ngok. Betul. Dan sekolah itu sebab tu kita nak tengok working paper dia. Bagaimana cerita ni boleh sampai? Senang je. Sebenarnya sekarang kan orang cerita apa, kalau tak ada dokumen kan bullshit lah. Aku cakap, kau tak payah sembang lah dengan aku. Kau tunjuk dokumen, aku nak tengok flow dokumen, aku nak verify. Okay, kalau dia kata ini adalah cultural event ya, meraihkan, kita nak tengok paperwork. Where is your paperwork? Bila you submit semua-semua ya, bila masuk file ya. That's why I cakap sebenarnya setiap benda berlaku ni, kalau kita gunakan teknologi dengan betul, tak akan berlaku kebolosan dan ubah suai. So this is the thing, this is the part yang saya suka teknologi. Tapi masalahnya Malaysia ni, untuk benda ni mereka tak nak guna teknologi. Thank you. So sebab tu sahabat, kita ni kadang-kadang, lu siapa Mina? Bullshit, kau tak nampak aku LLB ya? Kau tu siapa? Lu siapa Mina? Ini orang-orang bullshit ni. Main, aku nak tengok kau ni siapa? Kau ni siapa Nan? Ya Allah, no bio. Tak payahlah ya datang-datang ni. Datang-datang ni nak nyusah-nyusahkan orang ya, nak pening-peningkan kepala orang, kurang hajar semua-semua tu. Nak buat harassment pada orang. Macam tu. So kau datang sini, kau letak bendera Malaysia, kita bercakap tentang fundamental pun kau tak reti Nan. Masuk guna fake. Iyalah, tak tengok, tak ada muka kan. Sebab macam ni, kau kena faham ya. Malaysia ini diwujudkan dari Persekutuan Tanah Melayu North Borneo, iaitu Sabah, lepas tu Sarawak, lepas tu Singapura. Jadi kau kena faham bahasa ya. Bagaimana Malaysia ini diwujudkan? Persekutuan Tanah Melayu ya. Jadi dasar-dasar tu kau kena faham. Lepas tu dalam perlembagaan ni pun dah termaktub ya. Dah termaktub. Kau ingat nenek moyang kita berjuang menentang penjajahan hanya untuk dibiarkan negara ini dijajah ke? Kau kena faham. Siapa-siapa masuk sini, kalau kau bukan patriotik, kau jangan masuk sini. Memang aku maki kau. Sebab tu macam ni. Sebab tu I selalu ingatkan you ya. Sebab tu saya suka bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, dan orang-orang Sabah Sarawak membawa isu MA 63. Bila kau bawa isu MA 63 tu, kau nampak tak? Kau nampak tak dekat situ apa? Kau nampak tak isu MA 63? Dari situ baru kita akan kenal lah kita punya dasar ya. MA 63. I suka. Sebab inilah isu yang sebenarnya akan menyedarkan you orang bahawa Malaysia ni wujud daripada apa? Daripada Federation of Malaya, Persekutuan Tanah Melayu. Baru dia jadi Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu. Jadi jangan nak kata saya fitnah. Tak, saya bercakap benda-benar ya. Benda yang ada dalam Malaysia Agreement. Jadi korang yang duduk-duduk sini, kau kena faham ya. Korang yang kurang hajar ya. Korang nak bilateral 50 tahun dengan China ke apa. Masa kita perang lawan Jepun, lawan apa ke? Ada ke kerajaan China ni mari datang cari kita ya, membantu kita? Kau kena jangan kurang hajar ya. Macam tu. Jadi sekarang kau nak agung-agungkan dia. China pun memerlukan 3 trilion yuan untuk ekonomi dia. Apa kau fikir? Kau ingat dia orang nak berebut dekat Laut Cina Selatan tu, Laut Nusantara kita tu sebab apa? Because they need resources ya to sustain their business.
and then you are opening our door and then praising them. Lepas tu tanya aku, Mina, kau ni siapa? Aku LLB owner ya. Antara orang Melayu yang pandai ya. Aku masa dulu best student ya, best student ya. Sebab tu aku boleh buat projek-projek dekat luar negara ya, yang korang kalau pergi dah mampus kena tembak ya. Macam tu. So, kita kembali kepada dasar kita bahawa Persekutuan Tanah Melayu ini, Persekutuan Malaysia ini, negara Malaysia ini terbentuk daripada Persekutuan Tanah Melayu, North Borneo, Sarawak dan Singapura. So back to that fundamental saja. Kita bukan menghasut, tapi inilah yang ada dalam Malaysia Agreement. Sama ada suka, tak suka, apa pergi mampus lah kau. Sebab tu sahabat-sahabat Kak Ros, tolong follow Kak Ros dekat YouTube. Sebab kita tak tahu kita punya hayat dekat sini ni berapa lama ya. Berapa lama. Tolong follow Kak Ros dekat YouTube, nama Kini ya. Nama Kini. Ejaan sama je, nama Kini. Geng-geng kita, Kak Ros. Lepas tu dia adalah satu kod dekat situ. Macam tu. Sebab macam ni, kita kadang-kala ya, ahli politik ini, mereka hanya menjaga kerusi dan poket. Kepoketan mereka itu penting. Sebab, kenapa? Sebab mereka tidak sayangkan negara. Sebab tu saya cakap, don't make me go Austrian. Go Austrian ni maksud, tahu apa yang berlaku dekat Austria. Parti left wing menang. Bukan sebab mereka benci pendatang asing, tidak. Mereka mahu Austrian is for Austrian. Sebab kita ni dah tolerate. Kita tak nak jadi macam negara-negara dekat Europe ya. Masalah. Kau pergi sana, kau nak paksa orang pula ikut kau punya culture. Mana boleh, sahabat-sahabat. It doesn't work that way. Ini Persekutuan Tanah Melayu. Itu adalah fakta ya. Malaysia Agreement pun kata ni. Ni Kak Ros baca. The Malaysia Agreement, or the agreement relating to Malaysia between United Kingdom of Great Britain, Northern Ireland, Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak and Singapore, was a legal document which was agreed to combine North Borneo, Sabah, Sarawak, Singapore with the existing states of Malaya. Macam tu. Very simple. Very simple. Kita tidak berpecah, tetapi kita membuka ruang. Kita, thank you Azmi, kita membuka ruang untuk orang dari betis dah minta betis, kita bagi paha dia, pijak kepala. Sebab macam ni, sahabat-sahabat kita tahu ya, orang yang tidak mementingkan politik, mereka sangat sayangkan Malaysia, tak kira agama, bangsa dan negara ya. Sebab saya memang jumpa ramai ya rakyat Malaysia yang pegang pasport Malaysia, IC Malaysia ya, walaupun berbangsa lain, mereka sangat sayangkan negara ya. Dan in fact mereka boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Ini yang aku respect ya. Tetapi kita boleh tengok orang yang tak sayang negara ni, acah-acah tak reti bahasa Melayu, tidak mengamalkan kebudayaan Melayu dan sentiasa menganggap Persekutuan Tanah Melayu ini adalah satu tempat penindasan. Cuba kau pergi luar negara, kau tengok dah macam mana. Jangan nak membohong ya. Macam tu sahabat-sahabat. Jadi Kak Ros ni bukannya nak membebel, tapi nak bagi tahu ya, aku geram. Sebenarnya hal isu yang kapal bawa tentera Navy dengan alasan cultural tu, itu bullshit lah semuanya ya. Bukan nak memfitnah. Caca dah naik mata ya. Ini orang panggil kadut naik junjung ya. Kadut. Ya, demi kepoketan mereka. Maklulah, bini-bini nak hebat-hebat, anak nak hebat-hebat, anak semua nak rasa jutawan ya, walaupun kau kerja pun tak reti ya. Duduk situ jadi chairman situ, director situ ya. Inilah masalah kita. Sebab itulah sahabat-sahabat kita, bila I dekat luar negara, I dengan geng-geng Malaysian lah, tak kira bangsa ya, kita orang memang kadang-kadang kita pun risau ya. Kita kata ada juga orang Malaysia, dia orang selalu memburukkan negara. Aku masa tu, kita ni sekelompok ya, macam-macam colour duduk bersama. Dan kita yang di luar negara ni risau, kita mikir. Kita mikir. You tahu tak, masa kita dalam flight, kita nak pergi, masa tu nak singgah Addis Ababa ya. Dalam flight kita, Chinese daripada Sarawak ya. Dia dari grup Rimbunan Hijau. You know, dalam situ tak ada orang Malaysia, hanya kita 3 orang je. 3 orang. Satu daripada Sabah. So basically kita ni duduk bercakap lah dalam bahasa Melayu lah ya.
Bayangkan orang yang kaya, jutawan macam tu reti cakap bahasa Melayu ya. Sebab dia pun macam cakap, risaulah aku dekat Malaysia sekarang ni, macam mana orang macam ni. Lepas tu I tanya, you ni cakap bahasa Melayu dengan dialek lagi, you ada dialek lagi. Itu aku tak tahan ya. Dia kata ya, sebab ada sekelompok orang yang dia suka buruk-burukkan negara ya. Sebab kadang-kadang bila kita pergi singgah somewhere ya, even kita singgah Istanbul ya, macam-macam ada persoalan kita kena jawab ya. Macam tu. Tapi kita ni tak pernah burukkan negara ya. Kita just cakap oh itu perubahan politik, gitu-gitu. Tak adanya kita nak kata gitu gini. Tapi kalau tengok dulu ya, bagaimana ya orang politik masa tu yang pembangkang waktu tu ya, memburuk-burukkan negara macam gila ya. Konon demi demokrasi. Kau tengok apa yang berlaku dekat Iraq ya selepas demokrasi. Apa yang berlaku dekat Libya ya. Tak ada demokrasinya, demo kepala otak engkau ya. Itulah sahabat-sahabat kita kadang-kadang ya. Kita ni kena terima hakikat di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. So sahabat-sahabat kita, Kak Ros pun dah pukul 11. Kak Ros ni dah relax dah. Nanti insyaAllah malam ni kita akan bincanglah beberapa perkara ya. Kak Ros akan start 8.20. Tapi tolong follow Kak Ros punya YouTube nama Kini ya. Sebab takut nanti kita kena ban ke apa ke dekat sini. So Kak Ros boleh live dekat sana. Macam tu. So sahabat-sahabat kita ya. Betul, Mahathir Ibrahim saya setujulah ya. Dr. Wan Azizah, Bank Dunia naik pangkat macam tu. Tak apalah dia orang nak cakap apa. Tapi Malaysia kini pun terpaksa restructure ya. Sahabat PN17 Faman Niaga tak settle lagi ya. Pakatan Nasional. Ini apakah halnya kau cerita Pakatan Nasionalnya? Aku tak cerita hal politik ya. Aku cerita hal kau. Kau tu rakyat kan. Aku pun rakyat. Kita cerita hal-hal kita ya. Jangan aku jadi pocong sudah. Okey, so rakyat-rakyat semua, sahabat-sahabat semua, rakan-rakan taulah adik-beradik kita ya, saudara satu Malaysia ya. Kak Ros tinggalkan korang dengan doa untuk diri Kak Ros dan keluarga korang juga, termasuk korang ya. Kita dilindungi daripada what is the musibah, mara bahaya, semua kita minta Allah lindungi kita ya. Dan kepada yang bukan Muslim ya, kita doakan anda semua dilindungi Tuhan ya. Dan insya-Allah sekiranya kita panjang umur, murah rezeki ya sahabat-sahabat, malam ni kita jumpa lagi. Sebab ingat ya, biasa hari weekend Sabtu ni kita akan banyak topik-topik ya sahabat. Sebab macam ni, bila weekend dia banyak recap, so at least kita tahu ya. Dan sekarang pun kita tahu ya bahawa ada juga syarikat yang tidak boleh mengeluarkan suntikan COVID-19 sebab mereka tahu suntikan itu belum ready. Dan kita tahu sekarang mereka Pfizer semua bertaki-taki pasal pattern. Maksudnya dia datang, ada benda baru nak datang kat kita. Okay, bye. Assalamualaikum.